Syria seperti mana yang kita tahu ketika kita dilanda dengan pandemik COVID-19, mereka di sana juga tidak putus-putus untuk sentiasa mendoakan Malaysia. Jadi sebenarnya apa yang boleh kita lakukan adalah kita sentiasa mendoakan mereka agar Allah mempermudahkan segala urusan mereka, dan juga apa yang boleh kita lakukan adalah bersedekah ketika Ramadan ini, dan mungkin selepas Ramadan pun boleh juga untuk kita teruskan membantu mereka di sana, insya-Allah. Dan hari ini kita bersama dengan Ustazah Siti Sakinah Mia Umar Baki selaku pengurusi Syria Care. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat Ramadan ni ya? Ya, alhamdulillah. Okey, jadi Ustazah, bila kita bercakap tentang Syria, di mana sejak 8 tahun lepas Ustazah pun telah pun menggembling tenaga bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk melancarkan kempen khususnya ketika bulan Ramadan. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan pengalaman Ustazah dan tahun ini bagaimana? Ada tak perbezaannya? Silakan. Terima kasih Zofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sememangnya kempen Ramadan Akhir adalah antara projek ataupun kempen yang terbesar yang dijalankan oleh pihak Syria Care. Ya. Dan dalam projek ini ataupun dalam kempen ini, antara utama yang kita sediakan adalah penyediaan iftar untuk para pelarian yang berada di sana. Sejak saban tahun kami membuka dapur-dapur di beberapa kawasan di dalam Syria. Jika sebelum ni kita berada di kawasan selatan Damsyik, di Homs dan di kawasan-kawasan lain, tetapi oleh kerana kawasan-kawasan itu telah diambil alih oleh pemerintah dan menyebabkan sekarang ni di kawasan utara Syria terdapat lebih daripada 4 juta, hampir 4 juta pelarian yang berada di sana. Baik, dengan situasi yang berlaku pada Disember tahun lepas sehingga ke bulan 1 ataupun bulan 2 awal tahun ini, menyebabkan peningkatan pelarian dengan begitu mendadak di kawasan utara Syria. Jadi kami tim pun telah pergi ke Syria pada penghujung tahun lepas. Ketika kami sampai di kawasan Atma tu, bak kata kita sejauh mata memandang tu yang kita nampak kemah-kemah. Mereka berada di kemah-kemah. Jadi kemah-kemah ni adalah rumah mereka. Kita pergi berkemah ni nak berseronok-seronok kan, pergi camping. Tak, mereka tidak. Musim panas, dalam keadaan panas di dalam kemah yang dibuat daripada nylon. Musim sejuk dengan suhu yang turun ke, ada yang paras bawah sifir. Dan baru-baru ini juga turun salji di kawasan Idlib, menyebabkan ia bukanlah satu situasi yang menyeronokkan. Dan pertambahan mendadak pelarian ke kawasan utara Syria menyebabkan keperluan yang sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi kami sempena kempen Ramadan Akhir yang ke-8 ini, alhamdulillah hasil sokongan daripada orang ramai, baik yang berada di dalam Malaysia, yang berada di Singapura, di Thailand, Brunei dan sebagainya, alhamdulillah kita sehingga 20 hari bulan Ramadan, kita telah dapat menyantuni hampir 300,000 orang. Masya Allah. Walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, dan saya fikir seluruh dunia pun terasa bahangnya kan, dari segi keuangannya dan sebagainya. Dan bagi pihak kami juga memang terasa jugalah Sophie, kerana sumbangan itu tidak mencapai target yang kita letak seperti sebelum ni. Kita cuma dapat dalam tak sampai 40% pun, 30% lebih sahaja daripada yang kita target. Tetapi alhamdulillah kita cuba manfaatkan apa yang kita dapat tu bagi kita menyantuni mereka. Itu pun dalam kita berusaha untuk memberi kepada seramai mungkin, pun kita masih dengar ramai lagi yang minta. Yang itu yang saya kadang-kadang rasa sangat sayu, sebab kita menerima mesej demi mesej, baik yang daripada Facebooknya, Instagramnya yang berhubung, boleh tak datang ke kampung kami dengar makanan yang pihak Syria Care agihkan, kami teringin nak makan dan sebagainya kan. Sayu sangat kita rasa. Sebab yelah, dengan keadaan dia yang tak ada apa, habis-habis pun agaknya dia makan roti. Ada yang kita dapat berita tu, dia makan roti dengan tomato paste. Tomato paste yang tomato puri tu. Itu tak ada benda lain nak makan kan. Kita dekat sini macam-macam juadah yang disediakan, ya Allah, untuk menjadikan pembaziran, dan inilah antara menjadi kerisauan Ustazah sendiri kan. Jadi sebenarnya di kesempatan Ramadan ini, jadi gunakan peluang ini untuk sama-sama kita menyalurkan sedikit bantuan untuk kita membantu mereka. Okey, dari itu dari segi makanan sebagainya.
sebenarnya? Apa lagi antara kerisauan lain Ustazah? Baik. Mungkin Ustazah boleh kongsikan. Yang sebagaimana saya sebutkan tadi, di kawasan utara Syria ni kebanyakannya semua adalah pelarian dan mereka tinggal di dalam kemah-kemah. Jadi kemah-kemah ini tidak selamat. Betul. Beberapa hari lepas berlakunya kebakaran di satu kawasan yang bernama Dir Hasan, di mana apabila mereka masak dalam kemah, heat atau panas bahang tu menyebabkan berlaku kebakaran. Dan kemah ni dekat-dekat menyebabkan lebih daripada 60 kemah terbakar. Jadi kebakaran besar lah. Ya, jadi kebakaran besar di sana. Jadi kita melihat satu keperluan adalah bagi kita membantu menyediakan rumah ataupun tempat tinggal yang lebih kondusif, lebih selesa, lebih teratur. Jadi kita telah pun alhamdulillah dengan kerjasama kerajaan tempatan menyediakan tanah bagi kita di kawasan utara Syria yang cuma terletak 3 km sahaja dari sempadan Turki, di mana kita membuka satu projek wakaf perumahan bagi pelarian dan kita namakan yang specialnya sebab kita namakan dia sebagai Kampung Malaysia. Kampung Malaysia. Kampung Malaysia atau Kampung Malaysia kat mana? Kampung Malaysia kat Syria. Kan? Jauh rupanya. Jauh, ya. Jadi alhamdulillah kita bercadang untuk membina sekurang-kurangnya 292 buah rumah. Kita telah membuka fasa demi fasa untuk pengumpulan dana bagi projek ini dan kita sudah pun memasuki fasa kedua. Setiap fasa 50 buah rumah. Jadi 50 buah rumah itu sedang dalam proses pembinaan. Jadi boleh tengok ke laman Sesawang dan juga ke Facebook page juga IG Syria Care Malaysia untuk melihat perkembangan sebab kita ada daripada Dewan, daripada pecah tanah, lepas tu dia bina asas dan sekarang ni dalam proses pembinaan. Dan sekarang ni alhamdulillah yang terbaru saya dapat pagi tadi. Ini berkaitan dengan projek Wakaf Kampung Malaysia Ustazah, betul? Ya, Wakaf Kampung Malaysia. Kita dah dapat dana bagi 80 buah rumah. Alhamdulillah. So this is an ongoing process dan alhamdulillah saya sangat positif sebab kita ada juga membina rumah di kawasan lain dan alhamdulillah ialah kita kadang-kadang take for granted. Saya teringat seorang kawan menceritakan bagaimana bila dia pergi menziarahi sepasang suami isteri tua yang tinggal di camp, dia cakap kami dah lama tak pegang tombol pintu. Tombol pintu, kita nak buka rumah kita, pulah pintu kita kan, tombol pintu tu. Kita tak rasa apa-apa. It's just a door. Kita buka dan kita tutup. Tapi bagi mereka yang berada di dalam kemah, dia tak ada nikmat untuk kan? Tombol, saya bila dengar memegang tombol itu kan. saya rasa ya Allah deepnya kan. Dia kata dah lama tak merasa nak pegang pintu pun kan. Jadi kita, kalaupun kita tak dapat menyentuh ni semua, kalau kita dapat buat sikit pun, itulah yang akan kita lakukan dan itulah yang penting keikhlasan kita dalam kita melaksanakan. Dan kerja-kerja ni sebenarnya keuntungannya bukan untuk mereka saja, untuk kita, mereka di dunia, kita di akhirat nanti. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Dan ada sedikit ibahan yang saya nak kongsikan. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah. Itu Ustazah Siti Sakinah Mir Umar Baki selaku pengurusi Syria Care. Terima kasih banyak. Moga dipermudahkan segala urusan Ustazah. InsyaAllah sama-sama kita membantu mereka dan mengejar pahala di akhirat kelak. InsyaAllah. Okey, sedikit ibahan saya nak kongsikan kepada anda semua. Di saat kita semua sedang diuji dengan wabak COVID-19, jadi mereka di sana turut terkesan dengan keadaan ini seperti mana yang Ustazah tadi kongsikan. Mereka tidak dapat makan dan juga bantuan dana yang diperlukan memang tidak mencapai tahap sasaran yang diingin diberikan kepada mereka. Dan apa yang boleh adalah kita di sini untuk terus jangan putus berdoa, bantu mereka di sana dan sumbangkan sedikit bantuan kepada mereka agar mereka dapat nikmat yang mana kita sekarang ni mungkin kita lalai dengan nikmat-nikmat yang ada, tetapi mereka memang memerlukan, mereka inginkan apa yang kita ada sekarang ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan bitik ini untuk kita membantu mereka insya-Allah. Jom. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW memuliakan kehebatan bumi Syria dengan menyebut Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatilah kami dengan Syam. Maknanya Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat Syam bukanlah masalah mereka semata-mata, tetapi ia adalah masalah kita. Ayuh Malaysia, kita lakukan sesuatu untuk kita Syria.